depan ustaz? Dah baca Fatihah ke belum depan ustaz? Apa pula belum? Dah baca minggu sudah. Tapi baru seraund dua. Baru sekali dua. Betul tak? Dan seperti mana yang dijanjikan, hari ini saya nak detailkan. Saya nak detailkan bacaan Fatihah kita, talaqi kita, musyafahah kita kepada satu ayat demi satu ayat. Kalau sebelum ni saya dengarkan semua kan, 7 ayat kan. Tapi hari ini puan-puan kena ikut ustaz satu ayat demi satu ayat. Dan saya nak perjelaskan apa yang boleh, apa yang tak boleh kita lakukan semasa membaca ayat-ayat ataupun semua ayat dalam surah Al-Fatihah satu persatu. Selepas itu nanti barulah saya nak dengarkan bacaan Fatihah di kalangan tuan-tuan dan puan-puan. Siapa-siapa yang sudi dah dengarkan bacaan. Siapa yang tak sudi, rasa-rasa tak bersedia, maka puan-puan dengarlah bacaan ke kawan kita, ya, insya-Allah. Jadi mari sama-sama sebelum kita mulakan kelas kita, sama-sama kita mohon rahmat, mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika 'anna. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله. Baik, sebelum kita mulakan kelas, jangan lupa tuan-tuan, kelas kita tinggal berapa kali lagi sebelum kita periksa? Tinggal sekali lagi lah minggu depan. Minggu depan last kelas kita untuk kita bincangkan soalan ujian dan juga format ujian dan sebagainya. Minggu depan last, maknanya minggu satu lagi 12 hari bulan kita buat apa? Kita ujian, periksa lah kita. Allah, sekejapnya masa berlalu, sekejap nak periksa dah. Saya doakan tuan-tuan puan, sentiasa Allah berikan kekuatan, kesabaran untuk nak menjawab soalan ujian ustaz. Perempuan jangan risau, jangan takut, jangan sampai demam, jangan sampai sakit perempuan ya. Dengar je periksa ustaz, saya demam ustaz, saya sakit dan sebagainya. Minta-minta tidaklah perempuan ya. Memanglah sakit pening itu semuanya datang daripada Allah. Tapi kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah berikan kesihatan yang baik pada kita ya. Jadi tuan-tuan puan, jangan lupa 12 hari bulan nanti. Cuma saya nak maklumkan ni, untuk ujian kita, setiap pelajar kena bayar yuran ujian RM10 saja. Siapa nak bayar boleh bayar hari ni ke minggu depan pun boleh juga bayar. Tapi sebelum tarikh ujian lah. Dan puan-puan, ujian kita buat bukan dekat sini tau. Sebab kebetulan 12 hari bulan tu ada program pula masjid di sini. Jadi kita akan berpindah ke sebelah sana. Sebelah kanan dia. Sebelah kanan, bilik sebelah kanan tu. Bilik lama kita ya. Puan-puan tak pernah mungkin kuliah dengan ustaz dulu. Tapi ada satu dewan sebelah tu, puan-puan biasa dengar tak ada kuliah dekat sebelah dewan tu, kita pindah ke situ. Nanti kursi meja ni kita pindahkan ke sana. InsyaAllah. Ini saya dimaklumkanlah oleh pihak masjid ataupun pihak admin kepada saya lah. Jadi tapi tarikh ujian tetap sama 12 hari bulan. Tak berubah, tetap sama 12 hari bulan. Ustaz bukan ke cuti raya Cina. Cuti-cuti lah raya Cina. Tapi kita tetap adakan kuliah ataupun ujian kita. Dan puan-puan, siapa yang boleh datanglah pada hari tersebut. Dan lepas puan-puan buat ujian tu, puan-puan nak pergi mana, pergilah. Tak kisah, tak ada masalah. Yang penting, 1 jam setengah datang ke kelas ustaz sekejap untuk ambil ujian. Boleh? Tapi kalau tak boleh juga datang pada 12 hari bulan, mungkin puan-puan pergi overseas, pergi mana-mana balik kampung dan sebagainya. Lepas pergi overseas atau balik kampung, puan-puan jumpa dengan ustaz secara personal, minta kertas soalan. Boleh? Minta kertas soalan, puan-puan buat di mana?
Buat di rumah dia, takkan ustaz nak tunggu perempuan buat dalam kelas kita. Tidak buat dalam kelas, buat di rumah. Tapi jangan lupa, lepas buat di rumah tu, tuan-tuan hantarlah kat ustaz balik. Dan hantar tu jangan lama berbenar. Dulu ada pelajar setahun lebih baru hantar kertas soalan kat ustaz. Allah, ustaz pun dah lupa dah. Perempuan, kenapa lama sangat? Tuan-tuan perempuan tahu apa jawapan? Ustaz minta maaf, saya lupa. Lupa punya lama sampai setahun lebih, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu sebab risikonya tinggi kalau buat di rumah ya perempuan. Lebih baik perempuan buat di kelas ustaz pada 12 hari bulan. Lepas buat tu hantar selalu pada ustaz, senang cerita. Dan kelas kita yang terakhir adalah pada minggu yang keempat dalam bulan Februari. Maknanya sekarang ni untuk bulan Januari habis tamat kelas kita minggu ni. Minggu depan dah masuk bulan Februari, ada 4 kali lagi kelas kita ya. InsyaAllah saya harap tuan-tuan perempuan boleh hadir. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Jangan lupa ni, nota satu set kita, hukum tajwid tahap 1 semua ada ke tidak nota ni? Ada belakang. Ini akan kita rujuk, akan kita gunakan semasa kita menjawab ujian nanti, mudah-mudahan dapat membantu. Dan perempuan, sebelum kita fokus kepada surah Fatihah, saya nak tanya khabar dulu. Latihan soalan pra ujian ustaz dah buat ke belum? Dah habis buat ke ataupun baru sekerat jalan? Oh, dah habis buat. Bermula daripada muka surat berapa? 111 kejap ya. 111 sampai 113. 3 muka surat je tuan-tuan perempuan. Perempuan faham ke tidak kehendak soalan tu? Kalau tak faham, tanya dengan ustaz selalu sebelum kita jawab ya. Dan insyaAllah yang ni nanti, siapa yang tak buat lagi, tak apa. Ustaz bagi masa 7 hari 7 malam lagi. Nanti minggu depan kita bincangkan jawapan bagi soalan pra ujian ini. Dan minggu depan juga saya akan bincangkan format ujian. Bagaimana bentuk soalan ujian, berapa soalannya, macam mana bentuk-bentuk formatnya, akan saya bagi tahu minggu hadapan. Beserta dengan jawapan bagi soalan pra ujian. Dan puan-puan tahu tak? Kemungkinan ada dalam soalan ni akan sama keluar dalam exam nanti. Tapi ustaz tak boleh bagi tahulah yang mana yang keluar, mana tidak. Puan-puan pandai-pandai lah, puan-puan nanti bawa diri. Tapi bentuk soalan dalam pengisian tu lebih kurang macam ni juga. Cuma ada penambahan. Nanti saya bagi tahu minggu depan ya bagaimana format ujian yang sebenarnya. Dan puan-puan ada berita baik. Alhamdulillah kertas soalan tuan-tuan perempuan sudah pun saya siapkan. Tinggal print dan tinggal agi kepada tuan-tuan perempuan ya pada 12 hari bulan nanti. InsyaAllah. Jadi tolong buat latihan ni muka surat 111 sampai muka surat 113 buat di rumah. Dan latihan ini puan-puan boleh buat berjemaah. Berjemaah tu maksudnya boleh buat berdua lah. Suami isteri ataupun dengan kawan boleh. Sama-sama. Ustaz tak apa ke sama jawapan? Tak apa. Janji ada jawapan. Jadi minggu depan kita akan bincangkan ya. Muka surat 111 sampai 113. Okey, hari ini kita nak buat apa? Sudah tentu nak fokuskan kepada surah Al-Fatihah. Untuk itu tuan-tuan puan, sila kita buka semula nota kita, buku hijau kita ni. Cerita tentang surah Fatihah. Ada kat belakang kan? Ada kat muka surat belakang. Bermula muka surat berapa tu? Muka surat 129. Sampailah kita habis cerita hari tu muka surat 137. Tapi belum ni. Yang satu muka surat ni belum kita bincangkan lagi. Muka surat 137. Tuan-tuan perempuan sila buka muka surat 137. Tajuk di atas, ulama kata setiap bacaan Fatihah kita tu rupanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita tak boleh baca sembarangan surah Fatihah perempuan. Jangan kita baca lintang bukang, jangan tak jaga tajuk dan sebagainya. Sebab ulama kata setiap apa yang kita baca dalam ayat surah Fatihah itu semuanya ada jawapannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mari kita baca hadis di bawah. Puan-puan boleh ke ikut ustaz kita baca hadis Nabi boleh? Okey, ready ya? Okey, sabda Nabi SAW ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim. Okey, hadis daripada Imam Muslim. Mari kita baca hadis di tengah-tengah tu, ikut ustaz ya. Qala Allah Ta'ala qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala
hamidani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim. Qala Allah Ta'ala athna alayya abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi wa qala marratan fawwada ilayya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sala fa idza qala ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Okey, Allah berfirman, apa makna hadis yang kita baca tadi? Allah berfirman, aku telah membagikan solat antaraku dan antara hamba-Ku dua bahagian, dan bagi hamba-Ku apa yang ia pinta, apa yang kita minta tuan-tuan ya. Maka apabila hamba berkata, hamba tu siapa? Kita lah perempuan ya. Apabila hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, itu kita yang cakap lah. Kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala menjawab, hamba-Ku memujiku. Dan apabila ia berkata ar-rahmanir rahim, Allah berfirman ataupun Allah menjawab, hamba-Ku telah memuja-muji ke atasku. Dan apabila ia berkata, ia tu siapa? Kitalah hamba. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, hamba-Ku memuliakan aku. Dan apabila ia berkata hamba-Ku menyerahkan kepadaku. Dan apabila dia berkata, kita ni berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia yakni Allah berfirman, ini di antaraku dan antara hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang ia pinta. Oh, maknanya perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah doa tuan-tuan. Itu sebab apa pernah tak dengar Tok Imam kadang-kadang dia berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sampai habis. Maknanya start daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu boleh jadikan sebagai doa. Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi tuan-tuan puan, dan apabila ia membaca ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, maka Allah menjawab, ini adalah untuk hamba-Ku dan baginya apa yang ia pinta. Oh, rupa-rupanya betul tak Ustaz Khabar? Tiga ayat terakhir tadi adalah ayat yang berbentuk doa. Yang saya belajar lah. Ustaz saya kata itu adalah ayat yang berbentuk doa dan boleh diamalkan dalam doa harian kita. Kalau perempuan tak tahu nak baca doa apa Ustaz, saya tak boleh nak menghafal banyak doa, perempuan ambillah 3 ayat yang terakhir dalam surah Fatihah untuk dijadikan sebagai doa kita. Start dari mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat 5, ayat 6, ayat 7. 3 ayat ni boleh dijadikan doa kita selepas solat, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan puan, sedar ke tidak bahawa setiap yang kita baca itu dijawab oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya
mulia tak kita baca surah Fatihah ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Sangat-sangat dimuliakan. Sampai Allah jawab setiap satu ayat yang kita baca tadi, ya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita ni fasih untuk membaca Al-Fatihah, dan nak fasih baca Fatihah ni tuan-tuan tak ada cara lain melainkan kita kena musyafahah dan talaqi. Apa dia musyafahah? Apa dia musyafahah? Kalaulah keluar soalan dalam periksa, perempuan tak boleh jawab, rugi markah tuan. Apa makna musyafahah? Kita mendapatkan contoh bacaan ataupun kita mendengar guru-guru kita membaca Al-Quran, itu namanya musyafahah. Sekali lagi saya ulang, manalah tahu kalau keluar dalam periksa tuan-tuan, ya Allah. Apa makna musyafahah? Maksudnya kita mengambil contoh bacaan daripada guru. Maksudnya kita dengar ustaz baca, kita ambil, kita lihat ustaz membaca, maka itu semua dikategorikan sebagai musyafahah. Dan satu lagi talaqi. Apa makna talaqi? Kita menyimak bacaan. Siapa yang semak siapa? Siapa yang baca? Anak murid baca, ustaz yang semak lah. Betul? Anak murid baca, ustaz yang semak, tu namanya talaqi. Sekali lagi saya ulang, mana tahu keluar dalam periksa, macam keluar je dalam periksa. Tuan-tuan perempuan, apa makna talaqi? Maksudnya kita menyemak bacaan di hadapan guru. Menyemak bacaan di hadapan guru. Perempuan, Rasulullah buat tak macam tu? Buat. Perempuan, cuma Rasulullah gurunya sangat-sangat hebat, iaitu Malaikat Jibril alaihissalam. Macam tuan-tuan perempuan ni, guru-guru kita semuanya manusia-manusia belaka. Tapi insya-Allah guru-guru kita semuanya hebat-hebat juga. Insya-Allah. Itu sebab mereka dianggap sebagai guru yang mana boleh membimbing kita, memperbetulkan, menegur bacaan kita. Baik tuan-tuan perempuan, jadi itulah hadis yang kita baca tadi pada muka surat 137 berkenaan dengan setiap bacaan dalam Fatihah kita dijawab oleh siapa? Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seronok tak kita baca Fatihah ni? Seronoklah, pasal apa? Allah mendengar dan Allah menjawab setiap apa yang kita baca. Tapi kena ingat, kita kena baca dengan bertajwid. Tak boleh tinggal hukum tajwid. Oh ya, cerita tentang hukum tajwid dalam Fatihah ni, puan-puan dah fasih ke belum? Fasih itu puan-puan dah lancar ke belum? Mana tahu dalam periksa ustaz tanya? Ustaz tanya contoh macam keluar je soalan periksa ni. Contohlah, nyatakan, sebutkan semua kalimah yang ada hukum alif lam qamariyah dalam Fatihah. Boleh? Puan-puan rujuk mana? Macam tak berapa boleh jawab je tadi tu. Puan-puan, jawapan tu semua ada kat muka surat sini. Muka surat 136. Puan-puan jangan menggelabah. Jangan pula puan-puan cari sana, cari sini, tak jumpa jawapan. Sedangkan jawapan tu pada muka surat 136. Jadi soalan ustaz tadi apa? Ustaz kata nyatakan hukum alif lam qamariyah dalam surah Fatihah. Ada berapa Ji? Maka kena keluarkan 4 contoh kalimah. Apakah 4 contoh kalimah itu? Alhamdulillah. Lagi satu. Lancar je berjawab soalan ustaz. Pasal dah jumpa jawapan. Kalau tak jumpa jawapan ustaz, jawabnya jenuhlah kami mencari kat mana, muka surat mana lah ustaz letak jawapan. Jawapan tu semua ada dekat sini ya puan-puan, ambil perhatian. Jadi nanti dalam exam, puan-puan boleh bawa lah buku tajuk ustaz ni sebagai rujukan. Tapi tak usah tanya dengan ustaz, saya tak tahu jawapan, ustaz tunjuk selalu jawapan ke saya? Minta maaf, saya tak akan tunjuk. Tetapi puan-puan carilah ikhtiar sendiri ya. Jadi puan-puan, maknanya kalau ustaz tanya alif lam qamariyah tadi boleh jawab? InsyaAllah. Tapi kalau ustaz tanya alif lam syamsiah, ada berapa? 8. Sebutkan kalimahnya. Lagi? Ingat, Ar-Rahmani dengan Ar-Rahim berapa kali diulang? 2 kali dalam surah Al-Fatihah, iaitu pada ayat 1 dan ayat yang ketiga. Betul? Maka tuan-tuan kena tulis semua tahu. Puan-puan jangan pula tulis 2 je, kena tulis 4. Maknanya Ar-Rahmani 2, Ar-Rahim 2. 4 kali ditulis ataupun 4 kalimah itu. Seterusnya, bila pula Al-Ladzina kat situ? Ad-Din. Puan-puan belum periksa lagi dah salah. Allahu Akbar. Ad-Din, sebut. Walhal jawapan tu dah ada kat situ. Lagi terus. Lagi. As-Sirata. Teruskan. Tak, teruskan selepas As-Sirata apa dia? Al-Ladzina. Yes, baru Al-Ladzina. Lagi satu last.
Alhamdulillah dapat markah penuh. Kalau perempuan bagi berapa tadi? 8. Apa hukum 8 tadi? Syamsiah. Kalau keluar jawab macam tu. Ya Allah, tuan-tuan perempuan. Jarang-jarang Ustaz bagi jawapan selalu macam ni tuan-tuan perempuan ya. Kalau perempuan attend masuk mana-mana kelas lain, kelas yang lain. Saya dah banyak kelas-kelas tajwid yang saya join. Tuan-tuan perempuan ya, macam-macam lah. Cara Ustaz-Ustaz mengajar. Ada yang Ustaz tu baik, dia bagi jawapan selalu. Tetapi perempuan, kita ada masa 2 minggu lagi sebelum ujian tau. Saya harap perempuan dapat jawab soalan begitu. Baik, takkan itu je 2 hukumnya dalam surah Fatihah. Ada tak hukum yang kita dah belajar? Hukum lain yang kita dah belajar. Contohnya kalau Ustaz tanya, nyatakan contoh bagi hukum izhar syafawi. Izhar syafawi ada berapa? Ada 4. Bagilah contoh apa dia. Alhamdulillah lagi. An'amta lagi. Ghairi lagi satu. Perempuan tulis kopi bulat-bulat jawapan tu masuk dalam kertas jawapan Ustaz. Boleh ke? InsyaAllah. Tapi berhati-hati kopi tahu. Saya risau takut pelajar salah petok. Dulu ada pelajar, dia dah tahu dah jawapan kat situ tapi dia tersalah pandang. Dia tertengok petak lain. Bila petak lain bermakna salah jawapan. Jadi sekali lagi diulang, izhar syafawi tadi ada berapa? Pastikan kalau keluar soalan jawab begitu. Dan perempuan biasanya Ustaz akan minta contoh ayat ni lah, contoh kalimah, maka perempuan kopi je lah. Perempuan jangan pula bubuh nombor 4 je kat situ. Kalau bubuh nombor 4 tak ada markah. Perempuan kena bubuh, kena letak contoh kalimah. Boleh perempuan ya? InsyaAllah. Okey, ada lagi? Ada lagi tak hukum lain yang kita dah belajar? Ada dalam Fatihah. Ada lagi tak? Izhar halqi. Sebut je. Ada berapa? Ada 1. Mana dia? An'amta. An'amta tu apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan ain. Jadi hukumnya izhar halqi. Jadi kesimpulannya tuan-tuan perempuan, semasa kita belajar hukum tajwid tahap 1, ada berapa jenis hukum yang ada dalam Fatihah kita? Ada berapa jenis hukum tadi? Ada 4 jenis saja, iaitu yang pertama kita kata tadi alif lam qamariyah, lepas tu alif lam syamsiyah, lepas tu izhar syafawi, lepas tu Ustaz tanya tadi izhar halqi, betul? Tuan-tuan perempuan, kalau keluar dalam periksa tolong jawab dengan sempurna setiap contoh-contoh bagi hukum tajwid yang Ustaz minta. Ustaz tak tanya ke hukuman asli mat arid disukun? Yang tu Ustaz tak tanya sebab tuan-tuan belum belajar lagi. Ya? Walaupun ada dalam Fatihah mat arid disukun ada 7, mat asli ada berapa? Ada 12 tapi tak keluar. Perempuan tak usah menghafal. Kadang-kadang pelajar saya menghafal sampai stres. Ustaz tak tahu saya menghafal, saya stres Ustaz. Saya tak lalu makan, tak lalu mandi dan sebagainya. Macam-macam. Ya Allah. Inilah pengalaman saya dulu tuan-tuan perempuan. Ya. Alhamdulillah saya harap tuan-tuan perempuan hanya fahamkan ataupun cuba ingat betul-betul hukum yang kita dah belajar saja ya. Yang belum belajar perempuan tak usah nak ingat, tak usah nak bagi contoh. Perempuan ambil saja izhar halqi, izhar syafawi, alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Manakala alif lam jalalah, mat asli, mat arid dengan mat lazim tu tak usah kita pedulikan lah. Kita jangan ambil tahu sebab perempuan belum belajar lagi hukum tersebut. Okey tuan-tuan perempuan, ada apa-apa nak tanya tak tentang hukum tajwid dalam Fatihah? Perempuan, ada soalan ke tidak ni? Dan saya yakin perempuan ni rajin belajar. Terutamanya tengok dalam handphone ataupun tengok dalam YouTube tu banyak kuliah-kuliah tentang surah Al-Fatihah perempuan ya. Tak apalah, perempuan tahniah, perempuan pergilah belajar, carilah mana-mana ilmu. Kalau ada apa-apa penambahan ataupun apa-apa yang tak faham tentang surah Al-Fatihah, perempuan tanyalah dengan saya. Kalau boleh saya jawablah. Kalau tidak, maka kita rujuk pada jawapan ustaz-ustaz yang lain insya-Allah. Macam baru-baru ni lah. Ada pelajar bertanya dengan ustaz tajwid tahap 2. Dia tanya mak jaiz munfasil. Rupa-rupanya ada satu lagi istilah yang kita tak pernah dengar, mak jaiz munfasil hukmi. Hukmi itu apa makna? Itu kalau perempuan nak tahu, nanti belajar dalam tajwid tahap yang kedua ya. Bagus-bagus soalan macam tu, saya suka. Dan perempuan, kalau perempuan dengar yang pelik-pelik ataupun perempuan dengar yang lain daripada apa yang ustaz mengajar, perempuan boleh tanya dengan ustaz bila-bila masa ya, insya-Allah. Okey, kita simpan dulu surah hukum tajwid dalam surah Fatihah tu. Saya doakan mudah-mudahan nanti kalau keluar dalam exam, perempuan boleh jawablah soalan tadi ya, insya-Allah. Okey, mari kita fokuskan kepada surah Al-Fatihah kita.
Okey, sebagai rujukan surah Al-Fatihah kita, puan-puan boleh buka buku tadi juga, tapi pada muka surat yang ada surah Al-Fatihah tu. Muka surat 135. Semua buka muka surat 135. Okey, mari ke Ustaz, saya perjelaskan satu persatu ayat demi ayat bersama dengan hukum tajwid, termasuklah makhraj hurufnya sekali, insya-Allah. Okey, ready? Puan-puan semua buka ya, muka surat 135, buku nota Ustaz warna hijau. Buku latihan simpan. Tak usah buka dulu, nanti minggu depan kita sambung jawapan ya, insya-Allah. Okey, tapi sebelum tu Ustaz ingatkan ya, pada minggu sudah apa yang Ustaz tulis di whiteboard? Sudah. Kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Siapa tak datang minggu sudah, cubalah tengok nota dalam grup WhatsApp kita. Mungkin puan-puan boleh copy. Dan mana tahu keluar dalam periksa, puan-puan jawablah seperti mana yang Ustaz tulis di whiteboard ya. Jadi tuan-tuan puan rupa-rupanya mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tuan-tuan puan, kita ada berapa mazhab? 4 mazhab kan? Jadi kita ni pegang mazhab Imam Syafi'i. Sebab mazhab ni mazhab yang paling mudah, yang paling senang, yang teratur, yang tertib dari segi susun atur ibadahnya berbanding dengan mazhab-mazhab yang lain. Walau bagaimanapun kalau puan-puan nak mengamalkan mazhab lain boleh, tak ada masalah, tetapi kena belajar betul-betul baru kita boleh amalkan ya. Okeylah tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, pada minggu sudah ada 2 bentuk kesalahan dalam pembacaan Fatihah. Yang pertama, kesalahan jali. Sebut. Maksudnya kesalahan apa je? Kesalahan yang besar, kesalahan yang nyata, yang jelas, yang terang, yang senang dicam oleh orang awam macam kita. Orang awam macam kita ni pun boleh tahu tu kesalahan dalam baca Quran. Apatah lagi orang-orang yang belajar tajwid ya. Dan tuan-tuan, kesalahan yang besar ini ataupun kesalahan jali adalah kesalahan yang boleh merosakkan makna ayat. Bila boleh merosakkan makna ayat, maka hukum kita melakukan kesalahan itu apa? Haram dan berdosa je. Ya Allah, janganlah kita buat kesalahan besar apabila membaca surah Al-Fatihah khususnya. Okay, apakah bentuk-bentuk kesalahan yang besar? Yang pertama, menukar huruf je. Kita tukar huruf dalam Fatihah kita tu. Contohnya apa minggu sudah saya bagi? Ad-dhalin. Kat situ ad-dhalin tu huruf apa? Huruf dhad. Tiba-tiba tuan tukar huruf dal. Ad-dhalin. Apa makna? Orang? Sepatutnya maknanya orang-orang yang sesat. Betul? Tiba-tiba ad-dhalin, orang-orang yang menunjuk jalan. Kan lari daripada maknanya tuan-tuan. Ada lagi. Ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ayat yang pertama. Okey, ayat yang pertama. Kalau tuan-tuan perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ikut. Kalau dapat baca macam mana yang Ustaz baca tadi, okeylah. Tapi bukan semua orang boleh baca begitu. Ada pernah saya dengar, huruf ha pedas tu tukar kepada ha dhamir. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Orang tahu tak apa makna? Ar-Rahmani dengan Ar-Rahmani. Lain makna tuan-tuan. Kalau Ar-Rahmanirrahim, pengasih dan penyayang. Tapi kalau Ar-Rahmani, unta yang terhoyong-hayang. Unta tu, haiwan unta tu yang terhoyong-hayang. Tuan-tuan, Allah tidak bersifat demikian, tuan-tuan. Allahu Akbar. Lagi satu contoh saya bagi ya, ayat yang pertama tadi. Mungkin ada yang tukar huruf ha pedas pada Ar-Rahim, tukar kepada kha Ar-Rahim. Mana tahu? Kita tak perasan. Ada anak cucu kita, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, apa makna Rahim dengan Rahim? Rahim itu penyayang. Rahim itu penyayang, tapi kalau Rahim mengeram. Allah itu mengeram ke tuan? Tidak. Allah tidak bersifat mengeram. Yang mengeram tu ayam. Tuan-tuan. Jadi jangan menyamakan sifat ayam itu dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Penting tak kita jaga huruf tadi? Penting. Banyak lagi contoh-contoh lain, nanti saya tunjukkan kemudian ya. Apapun kesalahan yang pertama tadi, kalau kita refer kepada nota di whiteboard, adalah jangan tukar huruf. Ya, maknanya jaga huruf tu jangan tukar. Dan puan-puan, Ustaz, kalau saya tak reti nak sebut huruf tu macam mana? Kena belajar sampai reti. Kena belajar sampai pandai. Macam mana cara nak belajar? Kena bertalaki. Kena musyafahah dengan Ustaz. Tengok Ustaz baca macam mana. Ya? Okey, satu. Yang kedua,
Yang kedua, kesalahan yang kedua, menukar baris. Apa contoh yang Ustaz bagi minggu sudah? Ni cerita minggu sudah, tuan. An'amta, tukar kepada an'amtu. Lainkan maknanya. Apa makna an'amtu? Saya anugerahkan. Kalau an'amta, engkau anugerahkan. Engkau tu Allah. Tiba-tiba tukar pada an'amtu. Saya anugerahkan. Siratal ladina an'amtu alaihim. Saya anugerahkan. Tuan-tuan, kita bukan Allah. Kita tidak layak untuk memberikan apa-apa anugerah kepada manusia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, yang Maha Perkasa, Maha Besar untuk memberikan apa-apa anugerah kepada kita. Jadi tuan-tuan, jangan mengambil alih peranan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Kesalahannya besar ya kalau kita tukar baris. Jadi kena jagalah nanti semasa baca Fatihah sat lagi, setiap huruf-huruf itu kalau baris di atas baca atas, kalau bawah-bawah, kalau depan baca depan. Dan satu lagi saya nak ingatkan, jaga sabdu. Jaga sabdu dalam Fatihah. Puan-puan tahu tak dalam Fatihah kita ada berapa sabdu? Ada 14 sabdu. Puan dah kira ke? Ada kira, alhamdulillah. Siapa yang tak kira nanti balik rumah tolong kira lah puan. Ada 14 sabdu. Berapa? Mana tahu keluar dalam periksa, ada berapa sabdu dalam Fatihah? Jawab 14. Dan kalau perempuan tak sempat nak kira, kiralah selalu. Mesti ada 14. Start daripada mana? Start daripada mana? Bismillah lah. Perempuan jangan kira. Start daripada Alhamdulillah. Kita kan mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i, Bismillah itu sebahagian daripada Fatihah. Dijadikan ayat pertama je. Tapi kalau tuan-tuan pergi belajar mazhab Imam Maliki je, dia tak baca bismillah. Dia baca alhamdulillah selalu. Dia tak baca bismillah. Itu kalau Maliki. Tapi kita ni apa? Imam Syafi'i, maka kena baca bismillah. Habis tu Ustaz dekat Mekah, Madinah tu tak baca bismillah pun. Siapa kata tak baca? Baca. Cuma mereka dibaca dengan slow je. Dibaca slow. Dekat Mekah, Madinah kebanyakan mazhab Imam Hanafi dan Hambali. Ambil perhatian. Macam kita? Syafi'i. Maka ke mana saja kita pergi, peganglah satu mazhab. Ustaz saya nak tukarlah mazhab lain. Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat kena belajar. Masalahnya mazhab Imam Syafi'i ini dah habis belajar ke belum? Kalau belum habis belajar, tak usahlah nak tukar-tukar mazhab lain. Tuan-tuan puan. Mazhab Imam Syafi'i ini pun tak habis belajar. Baru sikit-sikit je kita tahu. Puan-puan mungkin banyak kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang mengajar tentang mazhab Imam Syafi'i yang kita tak habis belajar lagi. Jadi puan-puan belajarlah mazhab Imam Syafi'i terlebih dahulu, barulah kita belajar mazhab imam yang lain. Okey. Jadi perkara kesalahan besar lagi dalam baca Fatihah apa lagi? Menggugurkan huruf tu maksudnya apa? Meninggalkan huruf. Contohnya Bismillahi. Sebut. Tiba-tiba ba tu tak bunyi. Ismillahi. Tiba-tiba Ismillah. Bismillah dengan nama Allah. Ismillah tak tahulah apa maknanya tu tuan. Allahu Akbar. Nampak tak? Boleh merosakkan makna sekiranya kita menggugurkan huruf ataupun membuang mana-mana huruf dalam surah Fatihah. Termasuklah dalam bab sabdu tadi je. Sabdu ada berapa? Ada 14. Dan puan-puan tahu tak setiap huruf bersabdu dia ada berapa huruf? Dia ada 2 huruf. Setiap huruf bersabdu ada 2 huruf. Contohnya begini. Saya bagi contoh ya. Kalau puan-puan nak lebih jelas. Kadang-kadang kita bercakap-cakap ni tak nampak. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu, contohnya lah. Contohnya Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ni, puan-puan nampak tak? Dekat roh tu ada sabdu kan? Setiap yang bersabdu ni ada 2 huruf. Asalnya begini. Asalnya, sebelum jadi atas ni, Ar-Rahman, ya. Ini dia. Nampak? Ada 2 roh. Jadi, kalau puan-puan membuang sabdu contohnya, Ar-Rahman, Ar-Rahmani, contohnya kita tidak membaca, tidak memberatkan bacaan, maka salah satu roh ni sudah dibuang. Membuang satu huruf, apa kesalahan tadi? Besar ke kesalahan kecil? Kesalahan besar, boleh merosakkan makna. Jadi tuan-tuan berhati-hatilah. Dan sekali lagi saya ingatkan, dalam Fatihah kita ada berapa sabdu ni? Ada 14, semua kena jaga belaka. Saat lagi kita akan baca satu persatu ayat ya. Jadi ini sekadar ingatan sebelum kita nak baca Fatihah satu persatu ayat ni. Puan-puan, kita ada kesalahan jali dan satu lagi kesalahan apa je? Kesalahan kafi. Okey, apa makna kesalahan kafi?
Kesalahan yang kecil ataupun yang tersembunyi. Dan tuan-tuan perempuan, ulama kata kesalahan ini hanya boleh dikesan oleh orang-orang yang faham, yang tahu hukum tajwid. Macam orang awam biasanya tak berapa cam kesalahan ni. Tapi orang yang tahu hukum tajwid, contohnya ustaz-ustaz ataupun tuan-tuan perempuan, belajar hukum tajwid dengan ustaz, perempuan boleh kesan kesalahan ini. Dan kesalahan yang kecil ini, kata ulama, dia tidak merosakkan makna ayat. Itu sebab hukumnya apa? Hukumnya makruh aja. Apa makna makruh? Buat tak berdosa, tinggal. Pandai. Macam keluar je dalam periksa. Kalau keluar jawab begitu tuan-tuan ya. Sekali lagi dia ulang, apa makna makruh? Buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Serupa macam ayat Ustaz minggu sudah. Alhamdulillah. Puan-puan salih dia ayat Ustaz tu. Alhamdulillah. Nanti kalau keluar dalam periksa, apa makna makruh? Jawab begitu. Senang cerita. Tak payah buat ayat sendiri. Jadi perkara makruh ni elok buat ke elok tinggal puan? Elok tinggal, jangan buat. Apa bentuk-bentuk kesalahan yang bersifat makruh ni? Apa bentuk-bentuknya kesalahan? Bagi contoh. Mengurang atau menambahkan harakat pada bacaan hukum mat. Puan-puan tahu tak? Terutamanya pada kalimah waladhdallin. Dekat situ ada mat namanya mat lazim ikut kalimi musaqqal. Kata para ulama dalam kitab-kitab tajwid, hukum mat lazim kena baca 6 harakat. Berapa harakat puan? No discount. Tak boleh dikurangkan, tak boleh lebih-lebihkan. Jadi puan-puan macam mana 6 harakat? Tengok. Waladhdallin. Ikut. Waladhdallin. Cukup tak 6 second tadi? Cukup. Itulah namanya 6 harakat. Tiba-tiba dalam sembahyang, waladhdallin. 2 harakat je. Puan-puan sah tak bacaan tadi kata ulama? Sah. Cuma hukumnya makruh je. Sebab apa? Kita sudah mengurangkan harakat pada hukum mat tadilah. Sepatutnya berapa je? Jadi ustaz macam mana kami nak capai 6 harakat ni? Puan-puan buat latihan. Sebelum sembahyang ataupun sebelum kita baca dalam sembahyang, kita buat latihan dulu dalam kelas ataupun di rumah dengan anak cucu, tunjukkan jari. Maka insya-Allah nanti bila kita sembahyang, bila kita solat, kita boleh dapat kiraan yang betul. Insya-Allah. Sekali lagi diulang. Waladhdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalimah yang terakhir itu ataupun ayat terakhir itu dapat dibaca harakatnya 6 harakat. Lagi, bentuk kedua kesalahan yang bersifat makruh tadi, iaitu harakat yang kedua, mendengungkan pada tempat yang tidak dengung. Contoh yang paling senang puan, kalimah ayat yang terakhir dalam surah Fatihah, kalau puan tengok muka surat 135 tu, nampak tak ada satu kalimah ni, an'amta. Bukankah ada nun mati? Bukankah ada mim mati? Maka hukumnya apa nun mati tu? Izhar halqi. Baru tadi jawab tuan dengan ustaz. Baru tadi jawab dengan ustaz. Izhar halqi. Manakala amta, izhar syafawi. Dua-duanya dengung tak? Tak dengung pada bacaan. Macam mana baca tak dengung? An'amta. Sebut. Apa? Dengung tu bunyi apa je? Bunyi sengau. Maka haji tak boleh baca gini. An'am. Bunyi sengau pula kat situ. Jadi kalau ada bunyi sengau kat situ, dengan kadar 2 harakat tadi, maka hukum bacaan kita adalah makruh. Kesalahan dalam bacaan. Tapi termasuk dalam kesalahan yang kecil sahaja. Ya, yang tidak merosakkan makna ayat. Dah, itu saja kan? Ya, betul-betul kesalahan yang kecil. Jadi tuan-tuan perempuan, perasan tak tadi, Ustaz ulang balik. Kesalahan yang besar dan kesalahan yang kecil dalam baca surah Fatihah, dan semua ini kena jaga ketika membacanya. Okey, kalau sudah bersedia, mari ikut Ustaz, kita baca satu ayat demi satu ayat. Okey, ready? Muka surat 135. Okey, oleh kerana kita baru nak baca Quran, maka sunat kita membaca ta'awuz. Ta'awuz tu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ready? Ikut Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ingat, itu bukan termasuk dalam surah Fatihah. Jadi tuan-tuan kalau nak baca, dapat pahala sunat, tak nak baca pun tak apa. Tapi seloknya dibaca.
Okey, ready? Ayat yang pertama, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu dalam ayat pertama tadi ada berapa kalimah? Ada berapa kalimah? Ada 4 kalimah. Yang pertama ikut bismi. Bismi. Tahu tak 3 huruf di situ dibaca dengan nipis. Maka tuan-tuan tak boleh masam muka. Bismi, bismi tak boleh tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan perempuan, kata ulama di sini, satu kalimah tadi ataupun kalimah tadi bismi tadi kena kamu baca dengan huruf sin yang jelas. Sin tu kena jelas. Cuba sebut bismi. Kebetulan sin ni huruf tebal ke huruf nipis? Huruf nipis. Dan mungkin pernah kita dengar ya tuan-tuan perempuan, ada yang baca bismi. Ada? Dulu pernah saya mengajar satu masjid ni, ada jemaahnya ataupun ada anak murid saya, dia membaca dengan bismi. Biasanya yang baca sin kepada shin ni biasanya minta maaf lah, setengah-setengah tempat di Indonesia lah. Di setengah-setengah tempat di Indonesia, kadang-kadang masyarakatnya tak boleh disebut dengan sin tu dengan sempurna, jadi ditukar kepada bismi. Jawapannya kesalahan yang besar. Sebab apa? Mengubah makna ayat tadi. Ya, jadi tuan-tuan puan, kalau bismi maksudnya dengan nama. Bismillah dengan nama Allah. Kalau bismillah tak tahulah apa maknanya. Bismi itu tak ada dalam kitab-kitab tafsir apa makna bismi. Jadi puan-puan berhati-hati jangan tukar sin kepada shin tadi. Jadi tuan-tuan boleh sebut sin tadi? Tak ada masalah ya? Okey, ready? Bismi. Seterusnya kalimah Allah, kalimah yang kedua. Tu kalimah pertama, kalimah kedua. Kalimah Allah ni nak baca tebal ke nipis? Tebal. Hari tu Ustaz ajar nipis, hari ni tebal pula ya. Allah, sekejap benar bertukar tuan-tuan ya. Jawapannya nipis. Mana tebalnya tuan-tuan? Ikut sekali lagi. Bismillahi. Jangan baca bismillahi. Jawapannya bacaan tuan-tuan makro. Makro bukan kesalahan besar. Sama je maknanya. Bismillah, bismillah sama je makna. Tetapi salah dari segi hukum tajwid. Apa nama hukum tajwid tadi, Ji? Alif lam jalalah tebal ke nipis? Nipis. Maka kena baca gini ikut. Bismillahi. Bagus. Kemudian kalimah yang keduanya Allah tadi dah bincangkan alif lam jalalah nipis. Kemudian kalimah yang ketiga Ar-Rahmani. Sebut. Ar-Rahmani. Kalimah yang keempat Ar-Rahim. Jadi di sini dalam ayat pertama ni ada berapa kalimah? Ada 4. Bismi, Allahi, Ar-Rahmani dengan Ar-Rahim. 4 kalimah ini digabungkan jadi berapa ayat? Jadilah satu ayat. Puan-puan nampak tak different? Apa beza kalimah dengan ayat? Kalau kalimah tu kata ulama, gabungan beberapa huruf. Kalau ayat apa makna? Gabungan beberapa kalimah. Sekali lagi diulang. Kalau kalimah tu apa maknanya? Gabungan beberapa huruf. Tapi kalau ayat gabungan, woi pandai, mana tahu keluar dalam periksa? Jawablah begitu soalan jawapannya. Allahu Akbar. Ustaz ni semua kalau keluar dalam periksa, semua kalau keluar dalam periksa. Semua keluar ke tidak Ustaz? Wallahu a'lam. Mana Ustaz boleh bagi tahu semua keluar ke tidak? Tapi bayangan-bayangan tu dah ada supaya puan-puan bersiap sedia dengan jawapan ya. Dan satu lagi sebelum kita berpindah pada ayat yang kedua. Rupa-rupanya dalam ayat yang pertama ni ada hukum bacaan tebal tau. Kat mana? Pada ra. Nampak tak ada 2 ra? Cuba ulang. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Persoalannya, perlu ke kita muncungkan bibir nak sebut ra tadi? Tak perlu. Apa buktinya? Tak boleh jawab. Biar Ustaz jawab. Buktinya nak sebut ra tak payah guna bibir. Nak sebut ra guna apa? Wah lidah aja. Hujung lidah macam tak berapa tepat tadi. Yang paling tepat belakang hujung lidah. Ikut Ustaz, nak sebut roh guna apa? Belakang hujung lidah di lengkungkan ke
Gusi hadapan sebelah atas. Mana puan dapat jawapan? Ialah Ustaz khabar Ustaz cakap. Tu dalam nota Ustaz yang warna-warni tu. Puan-puan ada tak nota Ustaz warna-warni tu? Puan-puan kena standby selalu. Letak atas meja supaya senang jawab soalan Ustaz. Sebab itu namanya makhraj huruf. Jadi nanti bila kita sebut, tengok ni. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Saya nak tanya, ra tadi tebal ke nipis? Tebal, tapi tak perlu muncung bibir. Jangan Ar-Rahmani, Ustaz saya nak bagi tebal betul-betul ni. Iya, tapi tak perlu muncung bibir. Sebab tadi Ustaz dah tanya dah, nak sebut ra tak perlu guna bibir. Dia hanya guna belakang hujung lidah, dilengkungkan ke gusi hadapan sebelah atas. Kita ada gusi belakang? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Sihat lagi kita ni. Alhamdulillah. Jadi puan-puan, pastikan nak sebut ra tak payah muncung bibir. Puan-puan hanya tebalkan pada ra itu dengan cara melengkungkan belakang hujung lidah ke gusi hadapan sebelah atas. Sekali lagi diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, satu lagi Ustaz nak tanya. Dalam ayat pertama tadi ada berapakah alif lam qamariyah? Tak ada, pandai. Kuat iman tuan-tuan. Alhamdulillah. Ustaz, sebenarnya qamariyah tak ada. Yang ada syamsiyah. Betul? Kat mana syamsiyah kita? Ar-Rahmani dengan pegang elok-elok. Kalau keluar dalam periksa, jawablah. Itu dua kalimah itu adalah alif lam syamsiyah. Dan huruf syamsiahnya apa puan? Ra. Dua-duanya ra belaka. Alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan puan, sekali lagi diulang sebelum kita berganjak kepada ayat yang kedua. Dan dalam ayat yang pertama ni, kebanyakan huruf yang kita baca semua nipis belaka, melainkan ra saja yang tebal. Yang lain semua nipis belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan di hujung bibir tu ditutup rapat. Sebab apa? Di hujung ayat tu adalah huruf mim. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya nak tanya berapa kalimah? 4 kalimah. Kalimah pertama ikut Alhamdulillah. Ada berapa hukum? Sudah. Ada berapa hukum? 1, 2. Yang pertama alif lam qamariyah. Yang kedua mim mati jumpa dal. Izhar syafawi, kesian. Izhar syafawi Bapa lupa. Tadi baru Bapa sebut kan. Jadi tak apalah Ustaz ingatkan ni. Alhamdulillah. Maknanya nanti bila keluar soalan alhamdu tu apa hukumnya, puan-puan kena jawab lah. Alif lam qamariyah dengan izhar syafawi. Dan puan-puan kata ulama, untuk kalimah pertama ini, kamu jagalah huruf lam tadi, jangan sampai melantun. Jangan lam dengan mim tu jaga. Puan-puan jangan sampai lam tu melantun, mim tu melantun. Pernah saya dengar, ada jemaah yang baca begitu. Maka hukum bacaan kita kata ulama adalah makruh. Sebab apa? Lam dengan mim tidak bersifat melantun. Huruf melantun, huruf qalqalah ni ada berapa puan? 5 aja. Apa dia hurufnya? Terbalik-balik pula. Qaf, ta, ba, jim, jim, dal. 5 huruf ni confirm keluar dalam periksa. Ustaz tanya, nyatakan huruf qalqalah sekali lagi. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ustaz kalau saya nak terbalikkan boleh ke? Boleh. Janji antara 5 huruf tadilah qaf, ta, ba, jim, dal. Okey, daripada 5 huruf yang Ustaz sebut tadi, adakah saya sebut lam dengan mim? Saya sebut ke lam dengan mim? Maka jangan sampai melantun pada dia ya. Kalau ada anak cucu baca, alhamma, salah tuan-tuan ya. Tidak boleh melantun. Yang boleh macam mana? Ikut. Alhamdulillah. Bagus. Kalimah yang kedua, lillahi. Puan, nak baca tebal ke nipis?
nipis juga, tidak oleh tebal. Jangan baca, kalau tebal macam mana Ustaz? Lillahi, itu tebal. Kalau kamu buat juga baca begitu, ulama pesan, hukum bacaan kamu sah tapi bersifat makruh. Sebab kamu tidak kena pada hukumnya. Nak tahu tak apa nama hukum lillahi? Sebut alif lam, al-jalalah, tarqiq. Tarqiq tu apa? Nipis. Cuba sebut. Lillahi. Jangan baca lillahi. Jangan baca lillah. Kena baca lillahi saja. Boleh setakat ni puan? Okey, seterusnya kalimah yang ketiga. Rabbi. Sebut. Rabbi. Okey, kalau Rabbi itu sebenarnya ra itu saja yang tebal, ba itu nipis. Dan sekali lagi saya ingatkan, nak sebut ra, nak muncul bibir ke tak payah? Tak payahlah muncul bibir sebab makhraj huruf ra tak gunakan bibir, dia gunakan apa? Belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusi hadapan. Cuma Ustaz nak khabar ni, ra tadi yang kita baca kena tebal. Tak boleh baca nipis. Ustaz nipis macam mana Ustaz? Rabbi, alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh. Maka kalau baca gitu, hukum bacaan kita adalah makruh. Sebab perempuan tidak mengenakan sifat yang betul pada ra. Sekali lagi sebut, Rabbi. Okey, kalimah yang keempat, al-alamin. Kata ulama, ada hukum alif lam kat situ. Jawablah alif lam apa? Qamariyah. Mana pun tahu. Jawablah cukup syarat. Cukup syaratlah Ustaz yang Ustaz dah ajar pada kami. Dan kalau ditanya, apakah huruf Qamariyah pada al-alamin? Ui, pandai. Yang tu confident tuan-tuan jawab. Ya, alhamdulillah. Tetapkan jawapan masing-masing tadi. Kalau disoal, itulah jawapannya. Dan puan-puan tahu tak? Ada berapa kalimah tadi? Ayat kedua ni berapa kalimah? 4 kalimah. Bila digabungkan jadi satu ayat dan diletakkan sebagai ayat yang kedua. Okey, kata ulama lagi, ayat yang kedua ni kamu pastikan di hujung ayat tu baca dengan huruf nun. Puan-puan, huruf apa kat hujung sekali? Bagaimana makhraj huruf nun? Hujung lidah ditekan ke gusi hadapan sebelah atas. Ada yang pelajar rujuk, ada pelajar yang tak rujuk apa-apa. Kalau tak rujuk apa-apa, Bapa macam mana Bapa nak tahu makhraj huruf nun? Sekali lagi diulang, dengar. Nak sebut nun, hujung lidah ke mana? Tekan ke gusi hadapan sebelah atas. Semua sama-sama sebut nun. Apa pula nun buat gitu? An, in, un. Mana rotan Ustaz puan? Lupa lagi. Allahu Akbar. Kenapa jadi nun pula macam tu? Sekali lagi diulang. Kalau nak sebut mana-mana huruf hijaiyah, pastikan huruf itu mati. Barulah kata ulama, makhraj huruf itu jelas. Cuba sebut nun. An, in, un. Haji jangan sebut nun ya. Haji kena sebut an, in, un. Barulah hujung lidah tekan ke mana tadi? Hujung lidah tekan ke mana? Ke gusi hadapan. Betul ke hujung lidah puan-puan tekan ke gusi? Betul, insya-Allah hanya puan-puan dan Allah saja yang tahu. Ustaz tak nampak hujung lidah puan-puan sebab berada dalam mulut kita. Jadi nanti dengar molek-molek. Puan-puan jangan tutup bibir. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup bibir. Nampak tak Ustaz tutup bibir tadi kan? Maka tuan-tuan sudah menukar huruf. Tukar huruf kesalahan kecil ke kesalahan besar? Kesalahan besar dalam baca surah Fatihah, bukan Fatihah saja, dalam membaca Al-Quran. Kalau puan-puan tukar huruf, confirm makna kalimah itu lari ataupun tidak tepat dan mungkin tak ada makna bagi kalimah tadi. Sekali lagi diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Pastikan hujung lidah ditekan pada gusi. Barulah sebut betul sebutan huruf nun. Setakat 2 ayat tadi okey. Ustaz kenapa panjang huraian Ustaz ni kali ini? Iyalah sebab saya pecahkan kepada kalimah demi kalimah supaya tuan-tuan dapat bacaan yang fasih, yang lancar. Okey, setakat 2 ayat tadi okey. Ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim.
tahu tak apa nama hukum Ar-Rahmanir Rahim tadi? Dua-duanya sama Ustaz, iaitu Alif Lam Syamsiah. Dan kalau ditanya huruf Syamsiahnya apa Ji? Ra, dua-duanya ra belaka, pandai. Dan puan-puan tahu tak, di sebalik hukum Alif Lam Syamsiah itu, ra yang kita baca tadi kena tebal. Kenapa? Kena tebal. Kenapa tebal? Sebab dia baris satu di atas. Nampak tak ra tu baris satu di atas? Maka tuan-tuan tak boleh baca gini. Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh. Ar-Rahmanir Rahim tak boleh. Kalau buat juga, kesalahan itu adalah kesalahan yang bersifat makruh. Sebab tuan-tuan sudah mengubah dia punya sifat huruf pada ra tadi. Ya? Jadi, tuan-tuan perempuan sekali lagi diulang. Ada berapa Alif Lam Syamsiah tadi? Ada 2. Okey, ulang lagi sekali dengar. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, rupa-rupanya dekat tengah-tengah Ar-Rahman, ma tadi kena baca dengan mad asli. Mad apa Ji? Mad asli. Maka harakatnya berapa? Tapi pernah saya dengar jemaah baca begini. Ar-Rahman dibaca man. Betul ke man ke ma? Ma 2 harakat. Jadi berhati-hati dengan sebutan masing-masing. Jangan baca Ar-Rahmanir Rahim, salah. Yang betul Ar-Rahman, ma. Ar-Rahmanir Rahim. Pastikan ma tu betul-betul 2 harakat baru sebut ni. Jangan tak dan 2 harakat pandai sebut ni. Tak boleh ya, kena pastikan 2 harakat. Okey, di hujung ayat tadi huruf apa? Huruf mim. Maka kali ini barulah tutup bibir. Barulah kita tutup bibir. Dan ada ulama pesan dalam kitab-kitab tajwid, hukum yang kamu baca di hujung tadi namanya mad arid disukun. Mad apa? Dan mim di hujung tadi ada dengung ke tidak? Dengung ke tidak? Baik, dengar molek-molek. Kalau dari segi sifat, mim di hujung tadi kata ulama dia bersifat dengung. Cuma dengung kamu tu jangan sampai 2 second. Jangan sampai 2 harakat. Contoh, Ar-Rahmanir Rahim. Ada bunyi tu perempuan. Kalau sampai macam tu 2 harakat, hukum bacaan makruh. Sebab apa? Perempuan sudah menidakkan dia punya sifat huruf yang sekadar bunyinya 1 second aja. Tengok. Ar-Rahmanir Rahim. Cukup, tak payah haim menambah 2 harakat pula kat situ ya. Sedangkan dekat situ mim itu adalah mim apa? Mim tu tadi yang tuan-tuan baca bila wakaf jadi apa? Jadi apalah jadi habis. Jadi mati. Bila wakaf jadi mati. Tidaklah dia bersabdu. Maka kalau mim mati sebut mim mati. Apalah mim mati pula. Sebut. Allahu Akbar. Mujuratan Ustaz pendek ni. Apa pula mim mati macam tu. Bunyi mim mati maknanya nanti tak boleh sampai bunyi tak boleh gitu tuan-tuan. Kalau nak bunyi macam tu itu mim yang bersabdu. Faham ya? Jadi tuan-tuan perempuan, jangan salah sebutan mim tadi, jangan sampai dengung 2 harakat. Tapi kalau orang tanya nak dengung tak? Dengung, tapi hanya pada sifat aja. Faham? Sifat tu sikit aja je dengungnya, tak sampai 2 second ya. Okey, jadi ayat yang ketiga tadi ada berapa ayat? 1 ayat dan ada berapa kalimah? 2 kalimah. Ar-Rahmani dengan Ar-Rahim. Okey, hukum tajuk kita dah bincang tadi ya. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Nampak tak Maliki tadi? Tuan-tuan baca pendek ke panjang pada ma? Panjang 2 harakat kan? Boleh tak kalau kita baca pendek? Pula tak boleh? Boleh? Tapi itu kiraat lain. Kiraat lain. Puan tahu tak kiraat tu apa bentuk bacaan? Dan dalam dunia bacaan Quran ni ada sebanyak 10 kiraat. Berapa tuan? Yang kita tuan-tuan ikut Ustaz baca tadi kan? Itu baru 1 kiraat daripada 10. Apa nama kiraat bacaan kita?
Macam nak keluar je dalam periksa soalan ni tuan-tuan puan. Nama kiraat bacaan kita adalah kiraat Imam Asim. Cuba sebut kiraat Imam Asim. Dan kalau ditanya apakah nama riwayat bacaan kita? Riwayat Imam Hafs. Mana puan-puan dapat tahu jawapan ni? Oh, Ustaz bagi tahu. Lagipun dekat buku tajuk Ustaz tu, ni. Kalau puan-puan tengok, dekat buku tajuk Ustaz ni dah ada nama tu. Kat depan ni. Nah, riwayat Imam Hafs an Asim mengikut Tariq Asy-Syatibiyah. Jadi, kesimpulannya begini tuan. Kalau orang tanya dengan kita ni baca Maliki Yaumiddin tadi, ma panjang pendek? Ma tadi panjang sebab ikut ini. Kiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs. Tapi kalau ada sesiapa nak baca pendek, Maliki Yaumiddin, boleh? Itu kiraat imam lain. Contohnya, kiraat Imam Hamzah. Kiraat Imam Hamzah dan juga riwayat Khalaf. Riwayat Imam Khalaf. Okey. Kalau kiraat Imam Hamzah dan riwayat Imam Khalaf, dibaca begini. Maliki, sebut Maliki. Tapi kalau Imam Hafs, riwayat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, dibaca ni. Dibaca Maliki, sebut Maliki. Nampak beza? Jadi tuan-tuan, kalau orang tanya sah tak kalau kita baca pendek Maliki tadi? Jawapannya sah, tapi ikut kiraat lain. Tuan-tuan ikut kiraat mana ni? Kanan ke kiri? Kita yang kiri, maka kena baca Maliki. Sebut Maliki. Iya, Alhamdulillah. Jadi sampai bila-bila kena baca gitulah. Tapi kalau tuan-tuan rasa Ustaz saya nak baca pendek lah Ustaz, boleh. Tapi kena belajar tu. Kiraat Imam Hamzah, riwayat Imam Khalaf. Kena belajar kiraat yang tu, baru sah. Tapi kalau tuan-tuan dah tahu kita baca ikut kiraat Imam Asim, tuan-tuan sengaja baca Maliki juga pendek, maka tak sah bacaan. Dia kena baca dengan dua harakat. Ulang suara. Maliki Yaumiddin. Okey. Tuan-tuan, apakah hukum pada Yaumiddin? Alif Lam Syamsiah. Lupa pula Ustaz. Bukankah tadi baru kita bincang? Itu hukumnya Alif Lam Syamsiah, ad-din tu, dan huruf Syamsiahnya apa? Huruf dal. Pandai. Dan pastikan di hujung ayat tadi, kita jangan tutup bibir. Jangan Maliki Yaumiddin. Tutup bibir pula. Dim, salah. Sebab di hujung tu huruf apa? Nak sebut nun tak payah guna bibir. Nak sebut nun guna apa? Hujung lidah ditekan ke gusi atas. Alhamdulillah. Tuan-tuan nampak tak? Perbincangan makhraj huruf tak boleh dipisahkan dalam pembelajaran tajwid. Jadi saya doakan satu hari nanti semua pelajar di hadapan ustaz ni puan-puan mampu belajar makhraj huruf, sifat huruf dengan ustaz ya pada tahap yang keempat nanti insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan ayat yang kelima. Tadi ayat 4 settle. Jadi ayat 4 ni kalau disimpulkan begini, dia ada 3 kalimah. Maliki, sebut Maliki. Yaumi ad-din. Ada 3 kalimah. Jadi 3 kalimah ni digabungkan jadi satu ayat. Dan kebetulan, dengar molek-molek, kesemua huruf dalam kalimah ini adalah bersifat nipis. Bersifat apa? Nipis. Maksudnya tidak tebal. Semua nipis belaka. Itu sebab, biasa kalau nipis, puan-puan kena senyum. Kena sengih. Puan-puan tak boleh masam muka. Tengok muka ustaz ni. Maliki Yaumiddin. Kena baca dengan ni, nipis. Okey, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, soalan pertama saya, ada berapa kalimah? Ada 4 kalimah pertama? Sebenarnya ada 5 kalimah. Iyyaka kalimah pertama. Cuba sebut sekali lagi.
Iyyaka. Kalimah kedua na'budu. Kalimah ketiga wa. Wa tu satu kalimah tu kan. Okey. Kalimah yang keempat iyyaka. Kalimah kelima nasta'in. Okey, mari kita tengok satu kalimah demi satu kalimah. Ulang suara. Iyyaka. Puan, apakah hukum bacaan kita? Jawabnya mat asli. Tapi tuan-tuan tak perlu jawab untuk tajuk tahap 1 sebab belum belajar ya. Tapi ulama kata hukum matnya adalah mat asli saja. Kemudian na'budu. Panjang ke pendek na'budu? Na'budu itu dibaca dengan pendek, maka du tu jangan panjang. Sebab pernah saya dengar jemaah baca na'budu 2 rakaat ada? Ada mungkin tuan-tuan perempuan cek bacaan anak cucu di rumah. Mungkin ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah besar tu. Sebab yang saya belajar, na'budu ni merujuk kepada Tuhan yang satu kita sembah. Siapa Tuhan yang satu kita sembah? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipanjangkan na'budu dijadi kata jamak. Dalam bahasa Arab na'budu itu merujuk kepada Tuhan yang banyak. Tuhan yang banyak kita sembah. Tuan-puan, kita sembah Tuhan satu ke Tuhan banyak? Maka na'budu jangan panjang ji. Kena baca pendek. Ulang. Na'budu. Pendek aja. Du tu pendek. Jangan na'budu, jangan 2 rakaat. Okey, sambung. Cuba wa dulu. Wa. Itu kalimah yang ketiga. Kalimah yang keempat iyyaka. Okey, pastikan sabdu jangan buang ya. Jangan iyyaka, iyyaka tak boleh, kena iyyaka. Sebut. Akhirnya nasta'in. Berhati-hati huruf di hujung sekali adalah huruf nun. Nak guna bibir ke tak payah? Tak payah. Sebaliknya hujung lidah tekan kat gusi atas. Cuba sebut nun. Pula nun ya. An, in, un. Salah lagi, belum balik rumah. Allahu Akbar. Tak apalah ustaz, kami nasib salah je ustaz. Tak apa. Ustaz ada di depan ni, insya-Allah kita tegur ya. Okey. Perempuan sebut nun sekali lagi. An, in, un. Dia guna hujung lidah, bukannya bibir. Bibir jangan usik apa-apa. Jadi nanti bila baca nasta'in. Jangan nasta'in. Itu bibir pula. Salah tu. Siapa buat gitu maka dia kesalahan yang besar sebab dia sudah tukar huruf. Sedangkan huruf di situ hujung tu adalah huruf nun. Okey. Apakah hukum tajwid yang kita boleh bincangkan? Sudah tentu iya tadi man asli, wa iya pun man asli. Manakala nasta'in itu man arid li sukun. Perlu jawab ke dalam periksa nanti? Tak perlu sebab hukum mat berada pada tajwid tahap 2 semester depan baru puan-puan belajar dengan ustaz ya. Jadi buat masa ni semester ni tak perlu jawab. Tapi nak bagi tahu itulah hukumnya dalam ayat yang kelima tadi. Dan kesimpulannya di sini ada berapa kalimah? Ada 5 kalimah. Semua kalimah yang kita sebut tadi bersifat nipis. Bersifat apa puan? Nipis. Tengok mulut saya baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu wa iyyaka nasta'in. Semua nipis belaka, tak ada yang tebal. Ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, cuba bagi tahu ustaz, ada berapa kalimah tadi? Ada berapa kalimah? Ada 4 kalimah. Yang pertama ihdi. Cuba sebut ihdi. Yang kedua na. Na tu kalimah yang kedua. Kalimah ketiga as-sirata. Kalimah yang keempat al-mustaqim. Jadi ada berapa kalimah Ji? Ada 4 kalimah digabungkan jadi berapa ayat? 1 ayat. Okey, dengar ustaz baca mula daripada kalimah yang pertama. Ihdi. Jaga sebutan ha. Nampak tak ha simpul? Ha simpul ni bunyi kat mana tau?
Bawah kerongkong. Puan-puan tunjuk-tunjuk ni, tunjuk apa tu? Tunjuk tudung ke? Tunjuk apa? Wallahu alam. Jadi tuan-tuan puan, kena tunjuk sini ni. Bawah kerongkong kata ulama. Hampir ke rongga dada. Cuba sebut ha. Bukan gitu. Salah lagi kali ketiga. Allahu Akbar. Tak apalah tuan-tuan, itulah hiburan. Hiburan saya tuan-tuan. Allahu Akbar. Anak murid salah tu hiburan saya sebenarnya. Allahu Akbar. Tak apa. Tuan-tuan, jadi kata ulama, nak sebut apa-apa huruf Quran, tuan-tuan cuba bayangkan dia mati. Bila dia mati, maka makhrajnya akan lebih menonjol. Dengar saya bunyi ya, bunyi hadamir tadi. Dulu saya berlatih macam mana tahu? Masa saya kecil-kecil dulu, guru saya kata letak jari kamu bawah ni. Bawah kerongkong ni. Jangan tekan, letak aja. Tengok. Cuba cuba masuk dalam ayat tadi. Ada pernah saya dengar Tok Imam baca ihdi salah. Ihdi salah. Ihdi tak tahulah apa maknanya. Kalau ihdina, tunjukkanlah kami. Tunjukkanlah kami. Kalau ihdi, tak tahulah apa makna tuan-tuan. Jadi berhati-hati, jangan tukar huruf hak kepada hak pedas. Kalau hak pedas tengah kerongkong, yang ni hadamir. Hadamir di mana Ji? Bawah kerongkong, hampir ke rongga dada. Ni rongga dada sini, ni rongga dada kita. Ya. Jadi tuan-tuan puan jangan sebut, Ustaz, huruf ni bunyinya dalam dada. Tak ada huruf dalam dada, tuan-tuan. Yang ada dekat sini. Bawah kerongkong, hampir ke rongga dada. Okey, cuba ikut Ustaz. Ihdi. Sambung ayat berikutnya. Ihdinas sirata. Rupa-rupanya ada 3 huruf yang tebal. Sad, ra dengan ta. Cuba sebut sad. As. Ius. Us. Wah, ini sikit hari lagi Ustaz bangun ni perempuan. Jangan bagi Ustaz bangun lah. Okey tuan-tuan perempuan. Nak sebut sad, aus. Tengok mulut saya. Aus. Hujung lidah tu tekan kat gigi bawah. Tak nampak lah. Tapi tuan-tuan boleh bayangkan. Aus. Ius. Us. Kemudian sebut ra. Sebut ra. Ikut Ustaz ra. Ra tu 2 harakat. Salah faham pula yang itu. Allahu Akbar. Seterusnya memanglah ar-ir-ur. Tapi yang ni, ra ni kena baca tebal. Tak boleh baca nipis. Tuan-tuan ya. Jadi sad tadi tebal, ra tebal. Sebut ta ya. Sebut ta. Tak sebut ta. Okey, basic sebutan ta ni apa? Ita, uta, itu basic sebutan dia. Tapi dalam ayat ni tuan-tuan kena baca bari atas tau. Bila bari atas tu tebal, tengok ni. Ta. As-sirata. Biasanya kalau huruf tebal ni tuan-tuan kena masam muka. Kena masam muka. Dan dulu masih saya ingat lagi, kata tok guru saya, huruf yang tebal, sad dengan ta tadi, ada gelembung. Pipi kamu ni ada angin, dia kata. Jadi tengok pipi saya ni. As-sirata. Senang, pipi Ustaz senang lah. Pipi Ustaz tembam, senang lah ada angin dalam tu. Bukan pasal tembam, tak tembam tuan-tuan. Pasal ini kaedahnya yang diajar oleh tok-tok guru kita. Okey, cuba kita combinekan 3 kalimah tadi. Ihdinas sirata al-mustaqim. Okey, sebelum kita sebut kalimah yang keempat tu, cuba sebut kalimah tadi lagi. As-sirata. Hukumnya apa? Alif lam syamsiyah. Ni nak jawab dalam Pak Isa ni. Alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya sad. Pandai. Lagi satu di hujung. Al-mustaqim. Alif lam qamariyah lah pula tuan-tuan. Tadi syamsiyah, ni qamariyah. Hurufnya apa? Mim. Pandai. Dan berhati-hati. Al-mustaqim. Qaf ke kaf? Qaf ini kata ulama bersifat tebal. Puan-puan jangan baca ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Tuan, al-mustaqim jalan yang lurus. Al-mustaqim yang saya belajar lah dulu dengan arwah tok guru saya. Dia kata apa tahu? Kemenyan Arab. Kemenyan Arab. Kita baca doa ni nak minta jalan yang lurus kan minta kemenyan.
minta jalan yang lurus, maka kena baca dengan qaf. Al-mustaqim. Ingat ya, dengar bacaan anak cucu di rumah, suami isteri, jangan ada yang baca al-mustaqim. Kalau al-mustaqim, nanti maknanya kemenyan Arab. Kalau al-mustaqim, jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan, cuba kita combinekan semua kalimah tadi. Dengar dulu Ustaz baca ya. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, kalau puan-puan boleh buat catatan, rupa-rupanya dalam ayat ini ada beberapa huruf yang tebal. Yang pertama sad, yang kedua ra, yang ketiga ta, yang keempat qaf. Ada berapa huruf tebal ji? Ada 4 huruf. Sekali lagi ulang apa dia? Sad, ra, ta dengan qaf. 4 huruf yang tebal. Sekali lagi diulang dengar ya. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, teruskan ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, puan-puan, dalam ayat yang kita baca tadi ada berapa kalimah? Apalah 5-nya 4 aja. Yang pertama sirata, sebut. Yang kedua alladzina. Ketiga an'amta. 4 alaihim. Tuan-tuan, keempat kalimah ini kalau kita gabungkan bunyinya begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada 3 huruf yang kena baca tebal, iaitu sad, ra dengan ta. Cuba sebut. Siratal ladzina. Apa hukum pada sirata tadi? Mad asli sahaja. Kemudian alladzina, sebut. Hukumnya alif lam syamsiah. Hurufnya lam ke dal. Lam ke dal. Tetapkan iman. Tetapkan iman. Lam betul lah itu. Sebab huruf syamsiah mesti bersabdu. Kalau tak ada sabdu, tak layak jadi huruf syamsiah. Cuma sekali lagi ni, tolong betulkan huruf zal tadi puan-puan. Nak sebut zal guna apa? Hujung lidah keluar sedikit, tekan pada gigi kacip atas. Tengok puan-puan sebut huruf zal, tengok ya. Ad, id, ud. Jangan melantun, jangan adza, idza, ud. Salah. Tengok. Ad, id, ud, alladzina. Kebetulan zal tu berbaris bawah kan, maka tak melantunlah dia. Tapi hakikatnya huruf zal ni huruf yang nipis. Tuan-tuan kena pastikan hujung lidah keluar sikit. Keluar sikit aja puan ya, jangan banyak tau, jangan terjelir pula keluar lidah kita tu. Sikit aja puan ya. Okey, sekali lagi cuba kita ulang 2 kalimah tadi. Siratal ladzina an'amta. Ada hukum tak? Ada hukum non mati jumpa ain? Ialah ya tu apa? Izhar halqi. Jangan ya saja, kena jawab izhar halqi. Amta mi mati jumpa ta? Izhar syafawi. Ini keluar dalam periksa tuan-tuan. Kena pastikan tuan-tuan tahu hukum tajwid tersebut ya. Pertama izhar halqi, yang kedua apa puan? Izhar syafawi. Pandai. Satu lagi saya nak pesan ni. Jangan melantun pada nun dengan mim. Jangan baca an'amta. Ustaz sedap bunyi Ustaz. Bukan kira sedap. Kita kira betul tak betul baca. Apa maknanya sedap baca tapi tak betul? Maka puan-puan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Puan-puan jangan baca melantun ya. Cuba ulang balik. An'amta. Boleh melantun?
Tak boleh. Sebab nun dengan mim bukan huruf kokoh lagi ya. Jangan an'amta. Kalau ada anak cucu baca gitu, tolong ditegur, ditegah daripada awal. Supaya tidak jadi tabiat. Sambung. Alaihim. Jadi di sini ada 4 kalimah gabung, combine jadi satu ayat daripada ayat yang berikutnya ya. Okey tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, ayat sambungan ayat tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, hati-hati dengan sebutan ghairil maghdubi. Sebut. Jangan tukar kepada huruf qaf. Kadang-kadang pernah saya dengar ada yang baca ghairil maqdubi. Jadi qaf pula kat situ. Puan tahu tak apa makna kalau tukar pada qaf? Nanti makna kalimah itu jadi orang yang dipotong. Orang yang dipotong. Siapa yang nak dipotong tuan-tuan? Sepatutnya iaitu orang yang diberikan orang bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Maknanya ghairil maghdubi itu merujuk kepada orang-orang yang dimurkai. Jadi tuan-tuan puan, jangan tukar huruf ghain kepada qaf. Cuba ulang. Ghairil maghdubi. Maghdubi. Puan-puan, ada berapa huruf yang tebal? Pertama ghain. Ghain ada 2 dengan dad. 3 huruf ni tebal. Ghairil maghdubi. Sambung alaihim. Tahu tak ada masalah? Waladdallin. Ingat, dad jangan tukar kepada huruf lain. Kalau tukar huruf yang lain, maka maknanya berubah. Kalau waladdallin, iaitu orang-orang yang sesat. Tapi kalau tukar pada dad, waladdallin, jadi orang yang menunjuk jalan. Kan lain maknanya. Jadi tuan-tuan, huruf ayat yang terakhir tadi, tolong berhati-hati dengan huruf dad. Ya? Puan tahu tak nak sebut dad macam mana? Tak, dia punya kaedahnya macam mana? Sepanjang laju je sebut sabar dulu tuan-tuan puan ya. Ni nak sebut dad ikut ustaz sepanjang tepi lidah. Kiri atau kanan? Ditekan ke gigi gerham atas. Jadi sama-sama lah pastikan gigi gerham tu ada puan-puannya. Kalau tak ada gigi gerham, puan-puan tekanlah pada gusi. Okey, sekali lagi ulang. Macam mana kaedah sebutan dad tadi? Sepanjang tepi lidah, kiri atau kanan, ditekan ke gigi gerham atas. Ada berapa huruf dad dalam ayat tadi? Huruf dad ada 2. Yang pertama sebut al-maghdubi. Yang kedua ad-dallin. Dan puan-puan kalau ditanya hukum, puan-puan boleh jawab tak? Tadi kita sebut al-maghdubi. Apa hukum? Qamariyah. Hurufnya mim. Manakala ad-dallin, alif lam syamsiah. Hurufnya dad. Pandai. Manakala hukum-hukum lain ada, tapi tak perlu jawab. Puan-puan hanya jawab hukum yang kita dah belajar saja. Okey, tuan-tuan nampak tak? Detail tak Ustaz tunjukkan satu persatu ya. Setiap ayat yang kita baca tadi perlu dijaga makhraj huruf, perlu dijaga sebutan huruf, perlu dijaga baris setiap kalimah-kalimah yang kita baca tadi. Okey, mari sebelum kita bersurai kita tengok daripada atas ke bawah semua ayat dalam Fatihah kita bersama dengan terjemahan. Okey, ready? Bismillahirrahmanirrahim.
Maknanya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Pemurah lagi Maha Penyayang. Boleh juga pengasih penyayang boleh, pemurah penyayang pun boleh berlaku. Okey, teruskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat, jangan tukar ha pedas kepada ha dhamir. Kan di atas tadi Ustaz dah bagi contoh dah. Kalau Ar-Rahmani, pemurah ataupun pengasih. Tapi kalau Ar-Rahmani tukar pada ha dhamir, dia akan jadi unta yang terhoyong hayang. Perempuan nak cerita Allah pengasih penyayang ke nak cerita pasal unta? Nak cerita pasal Allah pengasih penyayang, ya. Okey, sekali lagi diulang. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan ataupun hari akhirat. Sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pastikan di hujung, jangan tutup bibir. Nasta'in. Makna ayat tadi, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu jalan orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat, bukan jalan mereka yang telah engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu makna ayat yang terakhir. Teruskan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Baik, masa nampaknya dah tamat. Tak apa, minggu depan ada lagi. Jangan risau. Minggu depan terlebih dahulu sebelum saya dengar bacaan individu, saya nak pecahkan grup kita ni kepada 4 grup. Grup pertama, 2, 3, 4. Nanti setiap grup kita baca ramai-ramai, ya. Tidak seorang-seorang lah, baca ramai-ramai. Puan-puan, insya-Allah minggu depan jumpa lagi, ya. Di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa minggu depan kita kena semak jawapannya bagi soalan pra ujian. Dan minggu depan sekaligus Ustaz cerita bagaimana format ujian kita pada 12 hari bulan nanti, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah minggu ni saya sekali lagi balik ke Kelantan untuk ada program, ada meeting di sana. Doakan mudah-mudahan perjalanan saya selamat pergi dan balik dan juga dimudahkan segala urusan saya di sana, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.